Baik, insyaAllah. Hari ni pun naik motor je. Jalan jam. Jalan jam tu naik motor. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama baca ummul kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam insyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya berikan kefahaman di dalam agama. Yang dihormati silakan Tuan Imam, suhnya Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Haji, Tuan-tuan Hajah, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita bab tauhid ataupun bab akidah. Kau surah apa tu? Ha? 180. Baik, insya-Allah kita lihat 180. Baik. Dengan yang demikian, betul. Baik, kita lihat pada firman Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila." Dan aturan Allah Ta'ala itu tidak akan berubah. Dan aturan Allah Ta'ala, mana sunnatullah itu tidak akan berubah. Dan aturan Allah Ta'ala itu tidak akan engkau dapat menyimpang. Tidak akan dapat kita menyimpanglah di atas segala peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentukan ke dunia ni macam mana keadaan dia, jatuhlah. Tak boleh nak kita nak ubah. Gitu. Mana tidak ada kuasa selain daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan demikian adalah salah bagi kita apabila mengenaki sesuatu kita tak berusaha untuk mendapatkannya. Ini adalah bertentangan dengan sunnatullah, iaitulah peraturan Allah Ta'ala. Ini peraturan Allah. So, siapa nak sesuatu dia kena usaha lah. Kena usaha dan ikhtiar, macam mana cara sekalipun. Sebab Allah Ta'ala dah bagi kita kekuatan, tenaga kan. Dan tenaga ni pun semua adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak bolehlah kita hanya sekadar berserah
semata-mata tak usaha, kan? Jadi peraturan kita nak dapat satu tu mestilah usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar daripada makhluk, kan? Ketentuan itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, untuk menunjukkan kuasa Allah Ta'ala itu mutlak, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu itu tanpa sebab. Contohnya Nabi Isa AS yang lahir tanpa bapa. Tanpa bapa. Jadi jangan tanyalah kenapa. Tu kuasa Allah Ta'ala lah, mana ada rahsia lah. Rahsia daripada sebalik itu. Cuma apa yang kita nampak, Allah Ta'ala berkuasa lah menjadikan manusia itu tanpa bapa. Tanpa bapa, kan? Gitu. Itu juga asas-asas setiap benda dalam dunia ni pun, dia tak ada dia punya tunas dia. Asas-asas kejadian manusia ni, kejadian makhluk terdapat di dalam dunia ni, ada tak dia punya tunas dia? Kalau Adam pun dia diciptakan, asas-asas Adam tu pun dia dah saiz besar lah. Saiz besar. Tak adalah Adam dicipta daripada kecil lagi. Adam tu tak dicipta daripada saiz dia kecil, daripada bayi, tak ada. Terus besar. Okay? Itulah dengan benda-benda lain lah. Pokok-pokok dan sebagainya terus besar. Binatang-binatang. Kemudian ayam dengan telur ayam. Kalau ayam dengan telur ayam, mana dulu ayam? Ayam dengan telur ayam, mana dulu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayam, kan? Ayam dia tak, Allah Ta'ala tak cipta telur ayam. Mestilah dicipta ayam terus. Ayam jantan, lepas tu mesti ada ayam betina. Kalau ada ayam jantan dia, tak ada ayam betina, macam mana? Jadi penciptaan ayam jantan kali pertama tu, daripada mana dia punya punca tu? Kan? Penciptaan ayam betina kali pertama tu daripada mana punca dia? Sehingga binatang-binatang yang lain mesti ada dia punya asal dia tu. Asal setiap binatang tu mesti ada. Macam Nabi Adam lah, kan? Anak makhluk manusia ni, mana punca dia pada Nabi Adam dan juga setiawa. Habis kalau binatang-binatang daripada mana punca dia? Kambing daripada mana punca dia? Lembu daripada mana asal dia? Yang first tu yang mana satu? Yang first, anak lembu ke lembu dulu keluar? Allah Ta'ala cipta lah. Lembu ke anak lembu dulu? Ayam ke anak ayam dulu? Allah Ta'ala cipta. Tak terfikir kita, kan? Jauh lah kita nak fikir, kan? Betul tak? Baik. Kemudian ada pula teori menyatakan manusia ni dicipta daripada beruk, monyet ataupun beruk, kan? Sedangkan kalau sebut Al-Quran tu, manusia ni dicipta daripada air mani. Air mani, kan? Pertemuan air mani, benih laki-laki dan perempuan. Dan asas-asalnya daripada tanah lah, daripada Nabi Adam AS. Itu nampak tak? So macam mana? Okay, jom kita fikirlah. Penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Kemudian ada yang menyatakan bahawa manusia ciptakan, maknanya manusia ni asalnya beruk lah. So mana kita asal daripada beruk. Kan ada teori menyatakan manusia dicipta daripada beruk. Teori Darwin ke tak? Macam tu. Dan manusia ada menempuh satu alam evolusi lah. Evolusi mana perubahan daripada beruk kepada manusia. Semana asalnya kita ni bukan daripada manusia, tapi daripada beruk kita. Kemudian daripada satu masa mana berubahlah, daripada manusia menjadi beruk. Kan? Cuma orang tak jumpa, ataupun saintis tak jumpa rangka yang orang kata yang separuh manusia dan separuh daripada monyet. Tak ada dijumpa lah.
walaupun pernah nyatakan pernah jumpa di England, tapi sebenarnya benda tu adalah tipu. Rupanya dia ambil tengkorak daripada manusia, kan, separuh manusia dan separuh daripada monyet. Gitu. Tapi yang asalnya itu memang tak ada. Sebab dia kan ada teori dia evolusi kan berlaku. Mana asalnya manusia tu daripada beruk akan berubah sikit-sikit, kan. Berubah contohnya 75%. 75% maknanya beruk, kemudian 25% manusia. Lepas tu berubah lagi, 55 manusia, 55% beruk. Kemudian berubah lagi, 75% adalah manusia, 25% adalah beruk. Lepas tu berubah lagi sehinggalah menjadi manusia, macam tu. Kan? Macam tu lah. Sebab dia ada teori evolusi memang macam tu. Dia berubah sikit-sikit dan sebagainya. Tak ada dia tiba-tiba daripada beruk, hari ni beruk, besok manusia. Tak adalah. Dia tak akan merubah macam tu. Tapi ikut teori mereka lah. Semua tak dijumpaiakan rangka yang separuh manusia, 50% manusia, 50% beruk. Rangka tu tak pernah dijumpai. Jadi bila rangka tu tak pernah dijumpai, maknanya tipulah teori tu. Teori lah, tipulah. Yang saintis jumpa ialah rangka-rangka manusia. Total manusia 100% adalah manusia dan 100% adalah beruk. Kan, rangka manusia antara beruk dengan manusia tu tak dijumpai. Jadi tak adalah tipu ke macam tu. Jadi tak boleh terima lah dia punya teori tu, tuan-tuan. Baik. Seterusnya, jadi contohnya Nabi Isa AS yang lahir tanpa bapa, Nabi Ismail AS yang tidak lut ditoreh dengan pisau, dengan pisau dan sebagainya. Ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi daripada segi hukum adatnya, kalau ikut hukum adat, pisau adalah digunakan untuk memotong. Kalau pisau tu tajam, mestilah putuslah, kan. Tapi Allah Ta'ala boleh membalikkanlah. Pisau yang tajam tu macam mana pun dia boleh tak telut dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, kalau ikutkan, dia dicampakkan dalam api. Sifat api ni kebiasaannya adalah membakar. Pertama sekali benda-benda kering lah akan dibakar, macam tu. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, maka api tadi tidak membakar lah. Maka Nabi Ibrahim pun keluar dari api itu dalam keadaan sejahtera, sihat, tak ada masalah pun. Baik. Soalnya kejadian yang sebegini adalah untuk memberi pengajaran bahawa apa yang berlaku itu hanya sunnatullah. Apa yang berlaku itu hanyalah sunnatullah, sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan dan usaha kita tidak memberi bekas. Nampak? Perbuatan kita dan usaha kita sebenarnya tidak beri bekas. Hakikat yang beri bekas itu ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, untuk memberi pengajaran, Allah Subhanahu Wa Taala lakukan perkara-perkara yang di luar kebiasaan adat. Seperti hal Nabi Isa AS tadilah. Nabi Isa AS yang lahir tanpa bapa. Kemudian Nabi Adam lahir wujud tanpa bapa dan ibu. Siti Hawa pula wujud daripada rusuk Nabi Adam AS. Itu kan? Itulah asal daripada kejadian manusia lah. Macam tu. Nampak? Dan semua tu pun adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala telah boleh menjadikan seseorang itu hamil. Allah Taala boleh menjadikan seseorang itu hamil tanpa ada ayah. Seperti Nabi Isa lah, di mana Siti Maryam, dia bukan seorang perempuan yang penzina dan dia pun tidak pernah berkahwin, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala
maka dia pun mengandungkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi baik, dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Oleh sebab itu tuan-tuan, manusia tak boleh sombong dan bongkah hanya kerana dapat memiliki sesuatu yang diusahakan selama ini. So kita tak boleh sombong lah dan bongkah lah. Kalau sana kita ni belajar tinggi, ada yang sampai kadang-kadang luar negara kan, pergi ke United Kingdom, pergi ke Amerika, ke Jepun dan sebagainya kan, belajar tinggi gitu kan. Jadi kita tak boleh sombong lah. Sebab kita tengok ada orang tak belajar tinggi pun, tapi walaupun tak belajar tinggi, dia ada adab. Kalau kita belajar tinggi tapi tak adab pun tak guna juga. Belajar tinggi adab tak ada. Belajar tinggi tapi solat pun tak buat, apa guna? Kan? Kita nak belajar tinggi dan dia adab dia macam padi lah. Padi itu kalau kita lihat dia semakin berisi, semakin berisi semakin tunduk. Bukannya semakin berisi semakin gah, sombong, ego kan. Sebabkan kita ni kan belajar tinggi, jadi kita pandang remeh lah kepada orang lain. Kita pandang remeh orang lain, ni belajar tak tinggi, kan. Kita belajar, dia belajar luar negara, dia sombong lah. Ini tak belajar luar negara pun, hanya setakat di Malaysia aja, kan, macam tu. Jadi tak boleh kita sombong lah. Sebab ilmu itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit je Allah Taala tarik urat kita, putuskan urat kita, dah kita pun dah lupa dah, tak ingat dah. Bukan lupa sikit, kadang banyak lupa kan. Banyak lupa. Sikit saja nikmat Allah Taala tarik daripada kita kan. Baik. Contohnya pandai setelah belajar dan sebagainya. Apa yang kita miliki itu hanya bersifat sementara dan tidak kekal. Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik pada bila-bila masa je tu. Contohnya seorang yang alim, jika dah sombong dengan ilmunya, sekali Allah Taala putuskan serabut saja urat dalam otak. Kan, dia bukan alim je. Di sini contoh alim lah. Dia bukan setakat alim, pandai pun boleh. Walaupun tak alim tapi dia pandai. Belajar tinggi kan. Ada doktor, ada PhD, ada capai 2-3 PhD sebagainya kan. Contohlah. Tapi kalau ada sombong, ego dan sebagainya, solat pun tak nak, semayang pun tak nak, jadi tak ada gunalah. Sekali Allah Ta'ala putuskan urat, dah habis. Ini contoh yang sini alim, tapi tak sebenarnya orang alim. Orang lain pun sama juga, dikiaslah, kan? Contohnya orang yang alim, jika dia sombong dengan ilmunya, sekali Allah Ta'ala putuskan serabut sahaja urat dalam otaknya, serambut. Bukan serabut, serambut. Satu urat lah. Okey, satu urat diputuskan. So macam mana? Hilanglah ilmu yang dipelajari selama bertahun-tahun. Lama-lama ilmu bertahun-tahun habis. Kan? Seorang yang bangga dengan kekayaannya, sekali Allah Ta'ala matikan, ke mana harta bendanya akan pergi. Bukan setakat matilah, terlantar je itulah. Kena stroke, terlantar. Ataupun koma je tu kan, terlantar je tu. So siapa yang kena uruskan? Diri dia pun dia tak ada uruskan, terpaksa orang lain menguruskan. Kan ada orang kadang koma kan, bukan koma setakat seminggu 2 minggu, sampai bertahun koma tu kan, Masya Allah. Sebabkan oleh sakit ke apa, jatuh dan sebagainya, maka doktor pun kata dia tak boleh buat apa, buatlah balik kata. Tapi tak mati. Tak mati, masih ada nyawa, tapi koma je tu. Macam mana tuan? Jadi orang lain tak boleh, dia hanya mengharapkan pada orang lain saja. Makan minum dia semualah, buang air dia semua lain terpaksa uruskan. Kalau ada isteri, ada suami, alhamdulillah lah, bolehlah isteri dan suami tengok kan. Kalau tak ada, dia sebatang kara, siapa nak tengok? Macam tu. Baik.
Seorang yang bangga dengan kekayaannya, sekali Allah Ta'ala matikan, ke mana harta bendanya akan pergi? Sudah tentu akan difaraikanlah, kan? Hartanya akan difaraikan. Kadang-kadang belum ke bumi pun. Ada yang separuh berlaku tu kadang belum ke bumi pun. Anak-anak dah bergaduh. Anak-anak dah bertelaga. Macam tu. Ada yang kata yang menipu pun ada. Akhirnya ada yang tak dapat. Bahagian dia tak dapat. Orang lain dapat. Sama lah macam cerita Tiga Abdul kan. Tiga Abdul tu. Ya, jadi abang-abang ni semua dah sapu bersih harta kan. Tapi nasib baik harta luar negeri dia tak tahu. Tak tahu macam mana harta luar negeri tak tahu. Kalau harta luar negeri tahu, dua-dua abang kesan tu dia sapu bersih dah. Habislah si siapa? Abdul Wahub api kosong, tak apa-apa. Kan. Itu yang kisah apa dengan Usil Lempoyang dengan Jamal Pak Tongku dan sebagainya. Gitu. Tapi akhirnya disebabkan oleh orang kata tamak, holoba dan sebagainya, akhirnya kena tipu. Bila dah kena tipu, dah jadi hamba habdi, jadi hamba daripada martabat tinggi terus down jatuh. Nampak? Itu sebab kita tak boleh kita ni suka menipu adik-beradik. Sebab ada yang separuh ni kadang-kadang bila mak ayah meninggal berebut harta. Yang tua dapat lebih. Yang adik-adik ni tak dapat sikit je bahagian. Dia tak adil lah macam tu kan. Ada yang abang sapu bersih, adik tak dapat apa macam tadi kan, cerita tadi. Tapi akhirnya ke mana? Akhirnya macam cerita Tiga Abdul tu, akhirnya abang-abang pun kena jual. Nasib baik adik sayang kat abang. Kalau adik pun tak sayang kat abang, habis. Lantaklah kau kena jual je tu. Tak ada aku nak pergi tebus engkau, tak ada. Tapi oleh kerana sayangnya adik ni pada abang, walaupun abang tu dah tipu dia, tapi masih lagi dia beli adik abang tadi. Dengan pak mentua sekali dia beli sendiri. Untuk dimerdekakan. Baik, seterusnya, manusia tidak memiliki dan tidak dimiliki. Begitulah Allah Ta'ala berkuasa atas segala-galanya. Mana hakikatnya kita ni tidak memiliki apa-apa pun. Kan di situ disebut manusia tidak memiliki dan tidak dimiliki. Hakikatnya manusia ni hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni semua adalah milik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada dia kita datang, dan besok kepada dia juga kita akan kembali juga. Alam kubur lah, alam barzakh, mana kita kembali semulalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada di kalangan manusia ni yang tak mati-mati. Semua akan mati. Walaupun mungkin ada umur yang panjang lah. Ada juga manusia umur panjang. Macam Nabi Nuh AS tu umur dia panjang kan. Tapi akhirnya Nabi Nuh pun meninggal dunia juga. So maknanya kembali jugalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi kalau kita ni umur ni pendek, hanya sekadar 50 tahun, 60 tahun je. Kalau dapat umur lebih tu kira subsidi lah. Bonus lah Allah Ta'ala akan bagikan. Macam tu. Baik. Oleh itu bagi seorang mukmin, segala yang ada di dunia ini tidak memberi bekas. Segala yang ada di dunia ini tidak memberi bekas. Oleh itu orang mukmin berani berjuang, berjihad, mengamalkan Quran dan sunnah walaupun dihina, diejek dan dipenjarakan, kerana hati mereka sudah bebas daripada ikatan takut kepada manusia. Itu sifat ciri-ciri orang beriman lah. Dia tak takut pun pada manusia. Yang dia takut hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Sebab dia yakin dengan janji Allah. Dia yakin dengan janji Allah, yakin dengan balasan syurga yang Allah Ta'ala akan bagilah kepada orang-orang yang beriman, mengerjakan amalan soleh, berjihad pada jalan Allah Ta'ala, menginfakkan harta pada jalan Allah Ta'ala dan sebagainya. Kemudian perbuatan manusia tidak memberi bekas. Hakikatnya, kesannya,
Hakikat sebenar perbuatan manusia ni tak bagi bekas pun. Yang bagi bekas ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahiriat dia kita nampak kita yang potong. Zahiriat kita nampak kita yang memukul. Okey. Kita yang motong, kita yang memukul, kita yang menyangkul, kita yang menyepak, kita yang semua-semualah. Zahiriatnya kita nampak itu kita yang buat. Tapi hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia menghina tetapi Allah Taala memuliakan mereka. Siapa yang boleh halang? Siapa yang boleh halang? Tauhid mereka di hati bukan di akal. Mereka yang rasai cinta dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yakin dengan Allah Taala lah. Bukan sekadar tahu dan membahas tentang Allah Ta'ala. Mereka mengamalkan Islam bukan sekadar bercerita tentang Islam. Mereka bermujahadah ke atas diri mereka bukan sekadar melihat kebesaran nafsu, mencekam diri. Baiklah. Mujahadah dirilah, dia yakinlah. Yakin dengan Allah Ta'ala. Sebab ada orang manusia dia tak yakin dengan Allah. Dia tak yakin. Ni golongan etis kan. Dia tak yakin Allah Ta'ala tu wujud. Allah Ta'ala wujud pun dia tak yakin, apalagi Allah Ta'ala tu berkuasa, lagi dia tak yakin. Kita ni bukan hanya sekadar kita kena yakin Allah Ta'ala tu wujud, malah kita kena yakin Allah Ta'ala tu berkuasa, Allah Ta'ala tu berkehendak, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Semua-semualah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Bagi golongan ateis ni, dia tak ada. Yakin pada Allah Ta'ala wujud pun dia tak yakin. Apalagi kalau Allah Ta'ala tu berkuasa ke berkehendak ke, lagi dia tak yakin. Itu golongan ateis. Kan? Tapi Allah Ta'ala tetap wujud. Walaupun dia tak boleh dilihat. Contoh paling mudah lah. Kita lihat kepada elektrik kan? Elektrik kan? Wujud tak elektrik tu? Apa tanda elektrik wujud? Kita yakin tak elektrik ada? Ada kan? Ada. Apa tanda elektrik tu ada? Lampu kan? Lampu. Kita petik je adalah ada lampu. Kita petik ada lampu, kita petik je ada karen, ada rasa lah. Kalau nak rasa, cubalah rasa. Mungkin dia tak yakin lah karen tu ada, elektrik tu ada. Cubalah letak. Petik switch tu cuba letak dekat tangan tu, dekat tu. Ada tak? Ada kan? Ada. Mana kita yakin maknanya elektrik tu ada. Elektrik tu ada, kita yakin sebab apa? Ada kipas yang berpusing, ada lampu yang menyala. Tak? Lepas tu kalau kita masak air pun air kita panas. Air kita masak boleh kita guna untuk minum. Kalau kita pakai rice cooker kan, pun kita nampak lah. Tapi nampak tak karen tu? Karen tak nampak kan? Karen tak nampak, elektrik tu tak nampak, tapi wujud tak? Wujud. Begitu juga dengan Allah. Begitu juga dengan Allah SWT. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Walaupun tak nampak. Sebab rasa tu tadi dengan hati kita. Allah Ta'ala tu wujud. Rasa tu dengan hati kita, Allah Ta'ala tu ada, wujud dan sentiasa memperhatikan apa yang kita lakukan. Samalah ibaratnya dengan elektrik tadi kan. Walaupun kita tak nampak, karen tu tak nampak. Tapi dia ada dalam wire tu. Apa tanda karen ada? Lampu menyala, kipas berpusing, mikrofon ni pun berbunyi. Kan macam tu. Satu lagi yang paling kata analogi ataupun contoh paling mudah ialah gelombang kan. Gelombang Selcom ke, Mesej ke, U-Mobile dan sebagainya kan. Ada tak gelombang tu wujud tak? Wujud gelombang kan? Apa tanda gelombang tu wujud? Dapat panggilan. Apa lagi? Kita tengok ke handset kita tu ada dia punya tanda bar dia kan. 1 bar, 2 bar, 3 bar kan. Kalau tak ada bar, tak adalah gelombang, tak adalah. Gelombang tak ada kan.
Macam tu. Tapi ada tak bila adanya bar tu, ada tak gelombang tu? Ada. Wujud tak benda tu? Wujud. Nampak? Bila tak ada gelombangnya bongi kan? Tak ada gelombang, tak ada lainnya, dah bongi dia. Itulah Allah Ta'ala tu wujud. Wujud dia walaupun tak nampak, tapi ada dia kat hati kita lah. Hati kita yang yakin Allah Ta'ala tu ada je tu. Kita juga dengan gelombang apa lagi? TV kan? TV Astro, kita guna Astro, cuba pakai gelombang. Itu. Apa tandanya gelombang TV tu ada? TV kita menyala. Ada gambar? Kalau menyala aja, mana elektrik ada, tapi gelombang tak ada. Kalau menyala TV tu ada gambar sekali. Maknanya ada current dan ada gelombang sekali kan. Nampak? Bila ada gambar tu kita pun sojung kolak kan. Dah ada gambar dah. bila tak ada gambar tu bongi lah kan. Itu tak bau guna pun tu kan. Campak lah TV ni dalam kolam kan. Kita pun marah. Okay. Baik. Itu kalau hujan lobek kadang-kadang tak ada juga gelombang. Lebat hujan kan. Kan seru kadang tak ada, line ni tak ada. Sebab apa? Hujan lebat gitu kan. Jadi. Baik, insya-Allah. Satu lagi kenapa tak ada gelombang? Tak payah. Satu lagi kenapa tak ada gelombang? Kan? Tunggu tak ada gelombang. Tunggu tak ada gelombang. Lupa tak payah. Macam tu. Tak payah, tak ada lah. Tak wujudlah gelombang tu. Macam tu. Okey. Itu kalau disembah dari segi dunia lah. Tapi kalau disembah sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada. Dia sentiasa wujud. Kan? Bagi orang beriman pada Allah, dia yakin dia wujud. Tapi bagi orang tidak beriman, tak percaya dengan Tuhan tadi, dia tak yakin Allah Ta'ala tu ada, dia tak yakin pun. Dia kata manusia ni semuanya dipengaruhi oleh masa. Kehidupan kita dipengaruhi oleh masa. Masalah yang menentukan kita ni hidup ke tak hidup ke, sihat ke tak sihat ke, bahagia celaka dan sebagainya, semua ditentukan oleh masa. Itu dikatakan golongan dahriyun, golongan yang berpadu kepada masa. Tak ada campur tangan Allah Ta'ala. Kita ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Ya, gitu. Baik, seterusnya kita kembali tadi. Dalil Baik, seterusnya dalil Razan dah? Belum. Baik, kita lihat kepada kudrah, artinya berkuasa ataupun perkuasa. Kan? Yang paling tepat terjemah ialah PE perkuasa. Bukan per. PE je, perkuasa. Kalau berkuasa ini lebih kepada perbuatan. Perbuatan. Kalau per ni bukan perbuatan. Dia sifat ma'ani. Sebab kudrah ni termasuk dalam sifat ma'ani. Satu sifat yang tidak bercerai tanggal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sifat wujudi ataupun subuti yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengannya Allah Taala menjadikan sesuatu dan juga mentiadakan sesuatu. Itu dikatakan sebagai kudrah. Itu sebagai kudrah. Jadi banyak ulama-ulama, terutama ulama pondok, mereka terjemahkan dengan perkuasa. Sebab kalau berkuasa ni lebih kepada perbuatan. Kalau perkuasa bukan perbuatan. Dia hanya sebagai satu sifat ma'ani saja. Baik. Kemudian berkuasanya Allah Ta'ala itu adalah hakiki. Ataupun perkuasanya Allah Ta'ala itu adalah hakiki, bukan majazi. Ataupun sandaran sebagai makhluk. Sebab yang berkuasa yang hakiki ialah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sedangkan kita ni adalah pinjaman daripada Allah. Kuasa yang ada pada kita pun pinjaman.
Tangan kita Allah Ta'ala bagi pinjam, maka dapatlah kita gunakan untuk mengambil sesuatu, pegang sesuatu kan. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kuasa pada tangan kita, so tak boleh buat apa. Itu yang kaku tu. Macam orang kena stroke tu macam mana kan. Nak angkat tangan pun tak boleh, angkat kaki pun tak boleh kan. Angkat tangan tak boleh, angkat kaki pula. Ada yang stroke sebelah kan. Macam tu. Tengoklah macam mana susah. Nak jalan pun susah. Paksa sentiasa nak kena urut kan. Lalu barulah boleh sikit-sikit. Itu pun usaha lah tu. Kena usaha lah. Tak usaha tak dapat lah, tak dapat jalan lah. Selama ni takkan dapat jalan. Baik. Dalil bagi menguatkan kenyataan Allah Ta'ala itu bersifat kudrah, berkuasa, ialah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Antaranya lah, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kami telah menentukan kematian kepada kamu. Wa ma nahnu bimasbukin. Dan kami tidak dapat dikalahkan ataupun kami tak dapat didahulukan. Kami tak dapat didahulukan. Sabaqah kan dahulu. Tidak ada siapa pun yang dapat mendahulukan kami. Macam itulah. Jadi apa-apa je semua Allah Ta'ala dahulu, bukan kita. Bukan kita dahulu, kita tak dapat, tak mampu untuk mendahului kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siap. Sekali lagi Kemudian Allah Ta'ala berkuasa mengada dan mentiadakan sesuatu perkara mengikut kehendaknya. Andainya Allah Ta'ala itu lemah, mustahil adanya makhluk yang hidup dalam berbagai-bagai bentuk, keadaan dan juga alam. Betul tak? So kalau Allah Ta'ala ni lemah, sifat ajzun lemah kan, so mustahil lah, kita pun tak ada lah. Kita pun tak ada, anak cucu kita pun tak ada, mak ayah kita pun tak ada, semua tak ada. Kalau Allah Ta'ala tu lemah, mustahil akan ada alam ini. Tapi yang jelas kita dah nampak alam ni luas terbentang. Sebesar-besar alam. Dan Allah Ta'ala bagi kita mata untuk melihat alam. Kalau Allah Ta'ala tarik nikmat mata, dah tak nampak apa lah, gelap, meraba-raba, tak nampaklah keindahan alam ini. Luas terbentang Allah Ta'ala cipta kan, yang tidak ada penghujung dia. Baik, kemudian artinya mustahil ada yang baru, tetapi makhluk telah ada. Hakikatnya makhluk dah ada, alam dah ada kan. Bumi, langit sudah ada, planet-planet sudah ada. Banyak planet-planet kan Allah Ta'ala cipta, dengan ada planet Utarid, Zuhal, macam-macam kan. Tetapi makhluk telah ada dan sendirinya. Dengan sini terbatal kenyataan Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Kita ambil timbang bagaimana perjalanan matahari. Nampak? Perjalanan matahari. Belah ni matahari. Dia yang berjalan ni siapa? Matahari ke bumi? Kan? Sebenarnya berjalan tu bumi lah. Planet-planet tu mengelilingi matahari. Planet-planet mengelilingi matahari. Matahari tu dia statik lah, duduk kat situ je. Macam tu. Kita ni yang jalan. Macam tu. Okay. Kemudian bulan mengelilingi bumi. Planet-planet lain semuanya mengelilingi matahari. Betul? Dan semua tu telah pun diatur Allah Ta'ala dan tak berlanggar di antara selain. So kalau berlanggar macam mana? Pernah satu hari Nabi Sulaiman AS tanya pada Allah, "Ya Allah Tuhanku, betulkah kau ni tak tidur? Tak mengantuk dan tak tidur?" "Betul," kata Allah, "aku tak mengantuk dan tidur." Boleh tak kau bagi contoh paling mudah lah, kau ni tak mengantuk dan tak tidur? Maka Allah Ta'ala kata, "Wahai Sulaiman, kau ambillah sebiji telur." Kau ambil sebiji telur, kau peganglah telur tu. Contohlah telur ayam lah. Kau ambil telur ayam, kau pegang telur ayam tu. Kau pegang selamanya. Dan jangan tidur. Jangan tidur. Kan? Maka Nabi Sulaiman ambil lah. Ambil.
Dia berdirilah pegang telur tu. 1 hari boleh lagi lah. 2 hari dah mulalah sikit, pewai sikit. 3 hari mulalah tu. 4 hari dah mengantuk. 5 hari dah tertidur. Dah tidur, apa terjadi pada telur tadi? Jatuhlah, pecah. Jelas. Itulah ibaratnya aku, kata Allah Ta'ala. So kalau seandainya aku mengantuk dan tidur, apa terjadi pada alam? Alam akan hancurlah. Planet-planet akan berlanggar di antara satu sama lain. Sebab planet-planet itu semuanya bergerak di atas kekuasaan Allah Ta'ala. Dia bergerak, dia paksi dia tu. Dia paksi dia kan. Kalau seandainya Allah Ta'ala tu mengantuk tidur, so habislah alam, rosaklah, akan berlanggarlah antara satu sama lain. Bumi pun akan berlanggarlah matahari, matahari akan langgarlah bumi. Kita pun mungkin dah tak wujud lagi lah. Itu analogi lah, contoh paling mudah lah. Kan? Macam tu. Juga kalau kita buat kereta lah macam mana. Kita mandu kereta, tiba-tiba kita mengantuk. Macam mana? Tengah, walaupun mungkin dalam berapa saat je. Ngantuk, tertidur, ke mana pergi ya? Kereta kita tu agak ke mana pergi ya? Macam tu. Tidak pun ke gaung lah. Kalau tak gaung pun terbabas lah, langgar pokok dan sebagainya. Terbabas, langgar pokok ataupun masuk jalan sebelah. Kena pula highway kan? Kena pula highway. Bila dah mengantuk, dah tertidur, mana pergi kereta tadi? Dia akan pergi masuk jalan sebelah. Kena pula lori pula lalu je tu. Itu analogi paling mudah kan? Kan? Gitu. Baik. Jadi hujan yang diturunkan dan tanah yang disuburkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Las samsiyan bagi laha an tudrikal qamara walal laili sabiqun nahar. Wa kullun fi falakin yasbahun." Matahari itu beredar menurut ketetapannya. Itulah ukuran daripada Allah Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Dan bulan itu Allah Ta'ala kami tentukan tempat-tempatnya, sehingga kembali seperti mayam yang telah tua. Bulan kan dia sentiasa bergerak. Dan bulan tu ada masanya bulan sabit. Bulan sabit mana setiap hari untuk bulan tu dia akan membesar sampailah kepada 15 hari. 15 hari bulan. Dia akan bulan penuh lah. Lepas tu dia akan menurun pula. Turun pula daripada besar kepada kecil sampailah kepada bulan sabit. Itu yang dikatakan tu. Bulan tadi. Yang akan disebut tadi kan. Bulan itu kami tentukan tempat-tempatnya sehingga kembali seperti mayang yang telah tua. Matahari tidak sepatutnya mengejar bulan dan malam tak dapat mendahului siang. Kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. So masing-masing bergerak di atas obeng itu. Gitu. Matahari mengelilingi bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. 365 hari. Bulan pula mengelilingi bumi, dia kurang sikit. Dia tak 365 hari lah. Itu sebabnya kalau Islam tu tarikhnya dia lagi cepat. Sebab masa untuk Islam ni dia tak sampai 360 hari dalam setahun. Dia tak sampai. Sebab masa dia lagi cepat. Gaya lagi copet. Kita tengok gaya semakin hari semakin copet. Semakin copet gaya kan. Macam tu. Ramadan lagi cepat semakin cepat. Macam tu. Sekarang dah bulan apa dah? Islam. Jamadil Rabiul Awal kan? Okey, Rabiul Awal, lepas tu Rabiul Akhir, lepas tu Jamadil Awal, lepas tu Jamadil Akhir, lepas tu Rejab, Syakban, Ramadan.
Ramadan Syawal kaya balik. Kan? Ni pun dah masuk dah pada tahun 1444 Hijrah. Dah kita dah masuk pada Rabiul Awal. Tak lama lagi kita Rabiul Akhir pula. Lepas tu Jamadil Awal pun dah akhir. Lepas tu Rajab, Sya'ban, Ramadan balik. Dah Syawal balik. Macam itulah. Dia Islam ni dia lagi cepat berbanding dengan tahun Masihi. Sebab dia punya putaran tu lagi cepat berbanding dengan bumi ini mengelilingi matahari. Macam tu. Baik, seterusnya, adakah ini berlaku dengan sendirinya? Sudah pasti tidak. Tentu ada satu Allah Ta'ala yang Maha Kuasa yang mengawal dan memperhatikan pergerakan-pergerakan itu. Boleh? Okey, sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shadiqan wa alam taqabbala waskan halalan mubarakatan katsiran wasiyani fatai alim nawalana qulubana binuri marifataka waftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna bidin, Allahumma faqihna bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.